Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid tahun 6. Hari ini kita belajar berkaitan dengan perkara-perkara sam'ian. Perkara sam'ian ada macam-macam, iaitu pahala, dosa, syurga, neraka, mahsyar dan sebagainya. Jadi hari ini kita belajar bawah tajuk pahala. Pahala ialah balasan baik bagi seseorang yang melakukan perkara-perkara ketaatan dan meninggalkan perkara-perkara kejahatan yang diharamkan oleh syarak. Pahala ni Allah sediakan untuk manusia. Kalau kita buat perkara yang baik dan buat semua perkara yang Allah suruh, juga meninggalkan perkara yang Allah larang, sesungguhnya kita akan mendapat pahala. Siapakah yang menulis pahala? Yang menulis pahala ialah malaikat. Malaikat yang berada di bahu kanan dan kiri kita. Pahala yang mencatat yang berada di bahu kanan iaitu wakil. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Maksudnya, bukankah tidak ada balasan bagi amalan yang baik melainkan balasan yang baik juga. Ini merupakan dalil bagi pahala. Jadi wajib untuk setiap manusia mencari pahala yang banyak ketika kehidupan ketika kita hidup. Okey, cuba tengok yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan dosa. Dosa ialah balasan buruk bagi seseorang yang melakukan perkara-perkara maksiat yang diharamkan oleh syarak ataupun meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh syarak. Okey. Dosa yang mencatat dosa kita ialah malaikat. Malaikat siapa? Cuba fikir-fikir malaikat siapa? Dah belajar masa darjah 2. Okey, dosa ialah balasan buruk. Balasan buruk bagi seseorang yang melakukan perkara-perkara maksiat. Siapa yang nak buat perkara maksiat? Manusia yang kurang ilmunya, suka melakukan perkara maksiat. Tetapi Allah melarang kita buat perkara maksiat. Kalau kita buat perkara maksiat, maka malaikat siapa? Cuba fikir-fikir pelajaran darjah 2 ni. Yang diharamkan oleh syarak ataupun meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh syarak. Kalau kita tidak melakukan solat dalam bulan puasa, tidak puasa dalam bulan Ramadan, maka menyebabkan dosa. Jadi elakkan daripada buat dosa. Menipu, marah ibu, ayah, jiran-jiran, kawan-kawan juga berdosa. Jadi elakkan. Dalilnya, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Maksudnya, jika kamu hendak membalas, maka balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya. Orang yang banyak buat dosa, balasannya ialah api neraka. Jadi cuba elakkan daripada buat dosa. Okey, cuba tengok berikutnya berkaitan dengan alam barzah. Alam barzah dengan alam kubur sama tak? Sama. Setiap manusia yang hidup akan mati. Jadi apabila telah mati, kita akan dikuburkan. Kubur kat mana? Iaitu
kubur tersebut dinamakan sebagai alam barzakh. Kalau kita hidup ni, kita hidup di alam dunia. Manakala bila kita telah mati, kita akan dimasukkan ke dalam kubur yang dinamakan sebagai alam barzakh. Alam barzakh ialah satu alam yang lain yang dimasuki seseorang yang telah meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia je yang masuk alam barzakh. Kalau manusia yang hidup boleh tak masuk alam barzakh? Nak masuklah. Boleh kalau nak masuk. Kemudian timbus. Jadi orang yang telah mati akan dimasukkan ke dalam kubur untuk menunggu hari kedatangan hari kiamat. Bilakah berlakunya hari kiamat? Hari kiamat tidak ada manusia yang tahu bila masanya. Tetapi tanda-tanda akan berlaku hari kiamat dah makin hampir. Jadi kat dalam kubur ni lama. Hinggalah berlaku kiamat. Bila dah kiamat, maka berlakulah alam lain pula, ya. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat nikmat dan mereka yang kufur akan mendapat azab. Orang yang baik, kehidupannya kat dunia ni sentiasa buat apa yang Allah suruh, kita akan kat dalam kubur rasa nikmat, seronok, aman, damai, nyaman. Manakala orang yang banyak buat perkara yang buruk akan diseksa di dalam kubur. Siapakah yang seksa? Yang seksa ialah malaikat Munkar dan Nakir. Dia akan menyoal dan menyiksa kita. Di samping ada binatang-binatang berbisa yang akan berada di sekeliling kita. Jadi, kalau boleh kita nak dapat nikmat. Kalau nak dapat nikmat, hidup kat dunia ni nak kena buat apa yang Allah suruh. Mereka yang kufur ataupun mereka orang yang kafir akan mendapat azab. Orang kafir sentiasa dapat azab. Jadi elakkan daripada terkeluar daripada agama Islam. Sesungguhnya agama Islam merupakan agama yang syumul, agama yang sempurna. Okey, cuba tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan alam barzakh. Cuba baca sama-sama. Firman Allah ni merupakan ayat Al-Quran. Maksudnya supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Tidak masa akan dapat. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja mengatakannya. Sedangkan yang di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tinggalkan tetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Jadi, kena ingat ya anak-anak, pengertian, dalil dan maksud wajib hafal setiap satu. Okey, cuba tengok mahsyar. Apa itu mahsyar? Cuba teliti. Mahsyar ialah tempat perhimpunan seluruh manusia, jin dan makhluk-makhluk yang hidup dari awal hingga ke akhir zaman. Zaman tu masa, ya. Untuk dihisap segala amalan mereka, diputuskan hukuman seterusnya sama ada ke syurga ataupun neraka. Mahsyar ni ialah satu tempat yang luas yang boleh menempatkan seluruh manusia yang pernah hidup kat dunia ni daripada zaman Nabi Adam sehinggalah hari kiamat. Manusia, jin dan makhluk-makhluk yang hidup, ya. Jadinya kita akan berada di mahsyar ikut keadaan kita. Kalau kita baik kat dunia ni, sesungguhnya kat dalam dekat padang mahsyar rasa seronok, aman, damai dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang banyak perkara yang Allah tak benarkan kita buat tetapi kita buat, contohnya tinggalkan solat, tak dengar kata ibu ayah, di padang mahsyar kita akan sengsara.
Di sini matahari berada sejengkal daripada kepala. Jadinya panas sangat bagi orang yang banyak dosa. Kemudian berpeluh-peluh hinggalah membanjiri badan kita sampai hingga tenggelam. Jadi, hendaklah kita sentiasa beramal dengan perkara-perkara yang baik. Okey, cuba tengok berkaitan dengan firman Allah berkaitan dengan mahsyar. Cuba baca sama-sama. Ini merupakan ayat Al-Quran ya. Artinya pada hari bumi terbelah untuk mereka segera keluar daripadanya, perbuatan membangkitkan dan menghimpunkan mereka di padang mahsyar itu mudah bagi kami melaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Apabila berlaku hari kiamat, kegoncangan dunia, siapa yang laksanakan? Siapa yang melaksanakannya? Nya tu maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mudah bagi Allah untuk melakukannya. Okey, cuba tengok yang last sekali penerangan berkaitan dengan syurga. Apa dia syurga? Syurga ialah tempat balasan nikmat yang kekal abadi dan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Semua manusia mengimpikan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buatlah segala-galanya sesuatu perkara yang Allah suruh. Ni tempat nikmat abadi, kekal abadi. Maknanya selama-lamanya kita akan berada di syurga bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi hendaklah kita lakukan apa yang Allah suruh dan tinggalkan segala yang Allah larang. Cuba tengok dalil berkaitan dengan syurga. Sila baca. Maksudnya balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adanin. Ini nama syurga. Tempat tinggal yang tetap yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Allah. Okey anak-anak, cuba tengok latihan. Latihan kat sini sesuaikan. Senang aja. Ni pengertian-pengertian untuk syurga, pahala, dosa, alam barzah dan mahsyar. Okey, balasan baik. Kalau balasan baik untuk siapa agaknya? Cuba tengok. Oh, pahala. Cuba tengok balasan buruk. Balasan buruk untuk siapa? Oh, dosa. Cuba tengok satu alam lain yang dimasuki seseorang. Tu untuk siapa? Oh, alam barzah. Cuba tengok. Tempat perhimpunan seluruh manusia, jin dan makhluk-makhluk yang hidup. Untuk tu erti apa pula? Oh, erti mahsyar. Cuba tengok yang last. Tempat balasan nikmat yang kekal abadi bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ianya untuk erti syurga. Demikianlah anak-anak. Jangan lupa. Yang ni bila dah siap. Ini ada dalam muka surat 5 ya. Ada di dalam muka surat 5. Betul ke muka surat 5 tu? Muka surat 5 ke muka surat 8 ni? Cuba tengok dalam buku kerja. Apabila dah siap, kamu buat dalam buku kerja ni, hendaklah kamu postkan kepada saya. Okey, demikianlah anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa erti, dalil dan juga maknanya dihafal wajib. Untuk ibu ayah pula, sila tasmik hafazan anak-anak berkaitan dengan syurga, pahala, dosa, alam barzah, mahsyar. Sekiranya kamu tak hafal, tidak mendatangkan manfaat. Ia wajib untuk persediaan PSRE. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.